Rentasan berita edisi 1318 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Usah dibiarkan anak cucu terus dihimpit kejelaruan. Siasatan SPRM ke atas Hakim Nazlan ditolak. Tunggang vaksin hidup mewah di sebalik derita rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution mengesahkan bahawa penganjuran program Himpunan Pemuda Islam Terengganu HIMPIT 2023 masih dalam siasatan. Saifuddin bersetuju ada kenyataan PAS yang mengatakan bahawa terima kasih polis faham layanan baik. Namun beliau mengingatkan bahawa ketika siasatan sedang berlangsung tidak perlu untuk menjadi jurucakap polis. Sama ada kenyataan di pihak Parti Islam yang mengatakan bahawa terima kasih pihak polis faham layanan baik. Saya sebut bahawa ketika siasatan berlangsung, kita tak perlu jadi jurucakap polis dulu. Letak situ dulu. Ya, biar proses itu berjalan. Kalau ada sabit, kes dan sebagainya, biar kertas siasatan itu sampai ke Peguam Negara. Kalau tidak, dia akan tamat di situ. Jelasnya, beliau mengulas celahan ahli Parlimen Jerutung RSN Raya yang menyuarakan rasa terkejutnya bahawa Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Muhammad Isa berkata perarakan itu diadakan sempena satu acara. Sedangkan ia telah mencetuskan pelbagai persepsi dan polemik. Saya telah membangkitkan satu soalan dalam perbahasan itu berkenaan dengan satu perhimpunan yang dipanggil HIMPIT di Terengganu. Hari ini laporan-laporan polis telah dibuat. Hari ini saya terkejut apabila membaca laporan dalam portal berita mengatakan bahawa Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Muhammad Isa, menyatakan bahawa perkara itu telah disiasat dan perarakan itu adalah sesuatu yang diadakan sempena satu acara. Bagi saya, perarakan tersebut adalah perarakan yang telah mencetuskan macam-macam persepsi dan polemik. Sehingga kini, polis sudah memanggil 12 individu termasuk penganjur program dan merampas bahan perarakan bagi membantu siasatan. Jumaat minggu lalu, Dewan Pemuda PAS Terengganu menganjurkan program Himpunan Pemuda Islam Terengganu HIMPIT 2023 di daerah Setiu yang dirasmikan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Himpunan itu mencetuskan polemik apabila peserta berarak sambil menghunus pedang serta tombak tiruan dan juga replika pedang gergasi. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Research Datuk Rais Hussein dalam ulasannya berhubung HIMPIT 2023 diterbitkan Malaysia kini bertajuk Pempolitikan Islam secara sembrono, menegaskan bahawa Islam adalah agama yang menekankan kerendahan hati dalam diri semua penganutnya serta mementingkan keamanan dan kesejahteraan. Program yang tidak berakal berunsurkan jingoisma seperti HIMPIT 2023, Himpunan Parti Islam Terengganu yang dianjurkan oleh sebuah parti politik PAS dilihat seolah-olah telah merendahkan martabat parti politik tersebut sekaligus mendesak seseorang untuk bersuara bak kata pepatah berkatalah benar walaupun pahit, ujarnya. Menurut beliau, tindakan mengadakan perarakan itu tidak lebih daripada sebuah percubaan gila bagi menakutkan orang ramai. Dalam komuniti berbilang etnik, kelakuan sebegini perlu dihentikan serta-merta kerana ia boleh menggalakkan tingkah laku seperti alang berjawab tepuk berbalas. Amat jelas bahawa ini akan mencetuskan persengketaan antara kaum dan etnik, tegasnya. Datuk Rais menyarankan perlunya larangan penuh terhadap perbuatan tersebut kerana Islam menekankan kerendahan hati seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan baginda di Makkah dan Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah merestui perbuatan yang tidak beradab dan kasar, ujarnya. Beliau menegaskan Islam bukan agama atau kepercayaan yang mendesak semua orang bersikap tegas pada setiap masa. Katanya Islam tidak menghalang sambutan bulan Ramadan dilakukan dengan meriah, tetapi Islam menentang sebarang bentuk perbuatan yang mempunyai unsur-unsur seperti mak rempit, malah HIMPIT 2023 juga. Unsur durjana telah mula menjelmakan diri mereka di Malaysia. Jika HIMPIT 2023 yang penuh dengan kebencian dan menjijikkan itu menggambarkan pempolitikan kaum, golongan pelampau
kaum Melayu yang tiada sebarang kaitan dengan ciri-ciri tradisi majoriti Melayu telah bermula dengan penuh kesungguhan. Mereka yang membantah sekerasnya penganjuran himpit 2023 yang dianggap menjijikkan sewajarnya menuntut permohonan maaf daripada pihak penganjur, dan jika tidak, Akta Hasutan 1948 boleh dan harus digunakan untuk mereka yang sering menggugat keharmonian antara kaum, tegas Dr. Rais. Apa itu Jingoisme? Ia bukan patriotisme walaupun mungkin berasal daripada sifat ingin membina negara. Jingoisme ialah sikap wala membuta tuli yang terlalu mengagung-agungkan kekuasaan atau kehebatan negara, bangsa atau kelompok sendiri dan menyokong dasar peperangan terhadap pihak lain sehingga melahirkan aliran fahaman yang boleh membawa kepada kezaliman. Sudah tentu pihak yang dizalimi itu kelompok yang tidak sama fikrah dengan gerombolan yang berfahaman Jingoisme. Perkara 10-1-A Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kebebasan bersuara, namun ia bukan kebebasan mutlak untuk berbuat apa sahaja sehingga menjejaskan keamanan, keselamatan dan hubungan antara rakyat berbilang kaum dan agama di negara ini. Sementara itu, peruntukan Seksyen 3-1-A hingga Seksyen 3-1-F Akta Hasutan 1948 pula diwujudkan demi menjaga keamanan dan kestabilan negara daripada kecenderungan menghasut meliputi pelbagai keadaan termasuk membangkitkan perasaan benci terhadap mana-mana raja atau kerajaan, pentadbiran keadilan, menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan rakyat dan membangkitkan permusuhan antara kaum. Perlukah kerajaan menggunakan Akta Hasutan 1948 ini demi mengekang kecenderungan pihak tertentu untuk memecah belahkan masyarakat berbilang kaum di negara ini? Atau kita sekadar menyatakan kekesalan tanpa berbuat apa-apa kerana kita sudah jadi bacol? Jika kita rasa kasih kepada anak cucu kita, selamatkanlah mereka daripada terjerumus dalam Jingoisme yang penuh dengan kecelaruan dan akan menghuru-harakan negara. Buatlah pilihan damai dengan menolak gerombolan ini pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut Mahkamah Persekutuan, hakim tidak mempunyai kekebalan daripada siasatan dan mereka boleh didakwa mengikut peruntukan undang-undang. Bagaimanapun siasatan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan badan siasatan lain mesti dilaksanakan dengan niat baik dan hanya dalam kes sebenar. Dalam hubungan ini, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel 7 hakim Mahkamah Persekutuan dalam penghakimannya berkata ia mesti dilakukan mengikut protokol tertentu bagi memelihara kebebasan badan kehakiman. Bila menjelaskan antara protokol yang perlu dipatuhi ialah badan siasatan mesti terlebih dahulu berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan terhadap hakim. Badan siasatan tidak boleh menghebahkan fakta siasatan tanpa kebenaran Ketua Hakim Negara dan pendakwa raya mesti berunding dengan Ketua Hakim Negara ketika siasatan termasuk dalam keputusannya untuk melakukan pendakwaan. Bagaimanapun semua protokol berkenaan tidak dipatuhi. Tun Tengku Maimun berkata demikian dalam penghakiman permohonan 2 peguam dan seorang aktivis untuk merujuk 2 persoalan perlembagaan berkaitan siasatan SPRM terhadap Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Muhammad Nazlan kini ialah Hakim Mahkamah Rayuan. Ketika menyandang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, beliau telah mendapati bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram dan penyalahgunaan kedudukan dana RM42 juta milik Syarikat Pelaburan Strategik Negara SRC International Sedia Berhad. Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Pada 6 Mei 2022, Peguam Haris Ibrahim serta Peguam Nur Ain Mustafa dan aktivis Srikant Pillai memfailkan saman pemula terhadap SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dan Kerajaan Persekutuan berhubung siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Mereka menuntut pengisytiharan bahawa siasatan yang dijalankan SPRM ke atas Muhammad Nazlan adalah tidak berperlembagaan. Mereka juga memohon pengisytiharan bahawa pendakwa raya tidak diberi kuasa untuk memulakan atau menjalankan apa-apa prosiding terhadap hakim yang sedang berkhidmat. Pada 23 April 2022, Syed Muhammad Imran SN Syed Abdul Aziz, Presiden satu kumpulan yang bernama Persatuan Sahabat Ulul Amri Malaysia PSUAM, membuat laporan kepada SPRM berdasarkan keterangan bekas pegawai Bank Goldman Sachs Tim Lesner di Mahkamah Amerika Syarikat. Mengulas mengenai keputusan Mahkamah Persekutuan, Sri Kan Pillai berkata,
Saya sangat gembira dengan yang ini. Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa adalah melanggar perlembagaan untuk SPRM menyiasat hakim yang sedang bersidang. Maksudnya, Badan Siasatan Jenayah termasuk SPRM hanya dibenarkan secara sah menyiasat Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Persekutuan yang sudah digantung mengikut Perkara 125/5 Perlembagaan Persekutuan. Pendakwa raya tiada kuasa untuk memulakan atau menjalankan sebarang prosiding bagi kesalahan terhadap hakim yang sedang berkhidmat mengikut artikel 145/3 Perlembagaan. Kemarin Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata SPRM telah memaklumkan kepada beliau menerusi surat pada 21 Februari 2023 berhubung pelanggaran peraturan di bawah Kod Etika Hakim 2009. Beliau berkata perkara itu tertakluk kepada keputusan Ketua Hakim Negara selaras dengan Fasal-Fasal 3 dan 3A Perkara 125 Perlembagaan Persekutuan dan di bawah Fasal 3 Perkara 145. Peguam negara atau pendakwa raya mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicara untuk memulakan apa-apa prosiding bagi kesalahan. Bagaimanapun kerajaan tidak akan campur tangan kuasa peguam negara atau pendakwa raya, katanya ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi kementerian itu di Dewan Rakyat. Benar, kerajaan tidak wajar campur tangan dalam Administration of Justice atau pentadbiran keadilan. Maksudnya, Badan Kehakiman hendaklah bebas pada sepanjang masa. Malah pada 12 September 2022, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menyeru rakyat agar sentiasa menghormati kedaulatan undang-undang dan kebebasan badan kehakiman yang merupakan teras dan paksi kepada kedaulatan sistem demokrasi raja berperlembagaan yang diamalkan di negara ini. Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan martabat institusi kehakiman di satu tahap yang tinggi sebagai sebuah badan kehakiman bebas dan berwibawa. Rakyat perlu mengambil maklum bahawa hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi adalah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja sebagaimana peruntukan Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan titah baginda. Nah, Raja Pemerintah pun menyokong kebebasan badan kehakiman. Sudah tentu keputusan Mahkamah Persekutuan ini tidak menggembirakan penyokong Najib. Apalagi selepas ini usaha penyokong Najib untuk melepaskan beliau daripada penjara. Secara purata, kita rakyat Malaysia dikurung dengan pelbagai istilah termasuk PKP, PKPD, darurat dan pelbagai istilah lain sepanjang dikurung ketika wabak COVID-19 melanda negara sejak awal 2020. Peristiwa itu pastinya menjadi antara kenangan hitam pahit yang amat sukar dilupakan apabila ada di antara kita yang kehilangan orang tersayang, hilang pekerjaan, syarikat gulung tikar, tak kurang ada yang membunuh diri dan mengibarkan bendera putih kerana kelaparan. Namun di sebalik derita yang dihadapi rakyat pada ketika itu, ada golongan yang hidupnya mewah membina kekayaan peribadi atas nama sebuah derita dan pembelaan. Pada 10 Februari 2023, Kementerian Kesihatan KKM telah memaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dakwaan perolehan vaksin COVID-19 tidak mengikut peraturan dan ditandatangani tanpa persetujuan peguam negara. Kabinet memandang serius dakwaan berkenaan selepas dimaklumkan oleh KKM dan mencari tanggungjawab Badan Penguatkuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menentukan kesahihannya. Beliau menegaskan tidak campur tangan dalam siasatan mengenai dakwaan itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menentukan sama ada wujud pelanggaran peraturan dan undang-undang dalam tata cara perolehan vaksin terbabit. Itu serah kepada badan penyiasat, SPRM dan lain-lain, bukan urusan saya lagi. Yang saya maklumkan itu hanya kenyataan yang disediakan oleh KKM dan Kabinet mengambil perhatian. Kemudian badan-badan siasatan harus siasat sama ada benar atau tidak dan sebagainya, kata Anwar kepada pemberita seperti di Petik Media. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang menafikan dakwaan tersebut. Menurut Khairi, semua perolehan yang dibuat kerajaan ketika pentadbiran Perikatan Nasional PN dibentangkan kepada Kabinet sekaligus dimaklumkan kepada AGC. Sebelum ini, Datuk Dr. Marzuki Mohamad, bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyani Mat Yassin, turut menegaskan isu perolehan vaksin tidak perlu dipersoalkan lagi kerana ia sudah disiasat oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC. Menurut Marzuki, laporan PAC setebal 521 muka surat yang ketika itu turut dianggotai pengerusi PAC daripada DAP Wong Kah Wong
Tatuh dan bekas ahli Parlimen Perkhidmatan PAUD Nurul Izzah Anwar mengesahkan perolehan vaksin COVID-19 dibuat secara teratur. Apabila timbul isu ini, mulalah ada yang menggelupur tak tentu hala. Mungkin terkena batang hidung sendiri atau mungkin terpalit sama kerana mereka sebahagian daripada kerajaan ketika semua kebejatan ini berlaku di sebalik derita rakyat. Pada 18 Februari lalu, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat Dr. Muhammad Mazari Yahya dalam satu kenyataan di Harakah Daily mengatakan bahawa Anwar telah mengulangi skrip yang sama seperti isu bayangkan PN dapat dana judi dan Mahyadin selewing 600 bilion ringgit. Beliau menuduh Anwar membuat tuduhan sembrono kononnya untuk memburukkan imej Perikatan Nasional namun gagal dibuktikan. Inikah level Perdana Menteri ke-10? Ada baiknya Perdana Menteri ke-10 beri fokus untuk bantu rakyat. Fikirkan solusi bagi masalah negara, bukan buat kerja bina persepsi begini. Memalukan, katanya, yang tiba-tiba terasa bahang kepanasannya. Baiklah, kertas putih perolehan vaksin COVID-19 dijangka dibentangkan di Parlimen pada Jun ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata tempoh yang disasarkan itu disifatkan sesuai kerana pihaknya perlu terlebih dahulu meneliti laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mengenai perolehan vaksin setebal 521 muka surat itu. Selain itu, katanya Kementerian Kesihatan KKM juga perlu mengambil kira beberapa kebimbangan yang diutarakan jemaah menteri mengenai hal itu. Kita sudah tubuhkan pasukan untuk meneliti dan melihat perbandingan dengan laporan PAC yang mengutarakan tentang perolehan vaksin COVID-19. Tetapi Kabinet ada beberapa kebimbangan yang kena jawab. Perkara ini sudah dimaklumkan kepada pasukan yang akan draft kertas putih ini. InsyaAllah saya memang tengah push atau mempercepatkannya. Kita akan cuba bentang sebelum atau masa sidang Parlimen kedua. Kalau Jun selesai sikit, katanya dalam kenyataan. KKM dilaporkan menubuhkan pasukan kerja untuk merangka kertas putih perolehan vaksin COVID-19 bagi memastikan keterusan urusan berkenaan yang dibuat semasa tempoh darurat akibat penularan pandemik. Dr. Zaliha dilaporkan berkata dokumen itu akan memberi gambaran secara komprehensif mengenai pengurusan perolehan vaksin berkenaan dengan meneliti tata cara perolehan yang dilakukan bagi memastikan keterusan demi manfaat rakyat keseluruhan. Jadi bolehkah pihak yang sedang menggelupur kepanasan itu bersabar seketika untuk siasatan dijalankan dan kertas putih dibentangkan untuk menentukan dakwaan terbabit? Kenapa perlu terus melompat dan melenting lantas menuduh kononnya Anwar sedang cuba untuk memburukkan PN? Sedangkan Anwar sendiri berkata bahawa beliau menerima makluman daripada KKM tentang isu berkenaan dan memberi arahan untuk dilakukan siasatan. Benar atau tidak, tunggulah hasil siasatan. Beginilah, kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Kalau tak ada benda yang terselindung, kenapa PN koyak sangat? Jangan pula nanti bila kertas putih dibentangkan terkeluar nama mereka yang makan sedap sebelum ini, sekali lagi kerajaan dituduh membuat pendakwaan terpilih. Apabila sesuatu kes dibongkar dan didakwa, semuanya dikatakan sebagai pendakwaan bermotifkan politik dan terpilih. Takkanlah nak biarkan sahaja kalian hidup mewah dengan menunggang derita rakyat. Kalau tak bersalah, relax-relax sudahlah. Kenapa nak gabra semacam? Kita tunggu siapa yang kena. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian anda. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera.